Selamat sejahtera anak-anak pelajar. Bertemu lagi kita hari ini dengan bab yang kedua bantuan kecemasan. Kita lihat kepada resusitasi kardiopulmonari ataupun CPR. Pada akhir pembelajaran hari ini, murid akan dapat menyatakan apakah itu CPR dan situasi yang memerlukan CPR. Yang kedua, mendemonstrasikan kaedah CPR dan pelajar juga dapat menerangkan kepentingan CPR. Okey, seterusnya kita lihat situasi yang manakah yang memerlukan kita untuk melakukan CPR. Untuk kes yang pertama, bila kita tengok individu tersebut, dia tidak memberikan sebarang respon terhadap rangsangan yang kita berikan. Okey, yang kedua pula, bila kita tengok individu itu tidak bernafas. Okey, dan untuk kes yang ketiga, bila kita dapati individu tersebut tiada degupan jantung ataupun nadi. Apakah yang menyebabkan berlakunya situasi seperti itu? Ia mungkin terjadi disebabkan oleh serangan jantung, renjatan elektrik, lemas ataupun panahan petir. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada kaedah CPR. Okey, CPR ni dia adalah satu kaedah yang mudah yang mana dia tidak memerlukan sebarang peralatan. Okay. Jadi orang ramai sangatlah digalakkan untuk mempelajari kaedah CPR dengan cara yang betul supaya dapat menyelamatkan nyawa seseorang sebelum bantuan paramedik tiba. Okay, jadi kalau nak buat CPR, kita kena ada pengetahuan, tak boleh dilakukan begitu saja. Kerana kalau kita buat dengan cara yang tak betul, mungkin tulang rusuk mangsa boleh jadi patah ataupun udara yang dihembus ke dalam mulut mangsa tadi mungkin tak sampai ke dalam paru-parunya. Okey, jadi mari kita lihat kaedah-kaedah yang perlu kita turuti dalam melakukan kaedah CPR ini. Okey, langkah yang pertama adalah memeriksa respon daripada mangsa. Okey, jadi di sini jika kita terlihat seseorang tu dia rebah secara tiba-tiba ataupun dia pingsan, kita pergilah ke arah mangsa tersebut dan tengok. Pastikan keadaan sekitarnya selamat. Okey, kemudian kita periksa pula respon daripada mangsa. Apa yang kita boleh buat? Kita tepuk bahu mangsa dan tanya, dia okey ke tak? Okey, kalau tiada respon, kita jeritlah minta tolong dan minta tolong daripada orang yang ada di sekeliling kita tu untuk menghubungi talian kecemasan 999. Okey, seterusnya kita hendaklah membuka saluran pernafasan. Okey, jadi kita kena pastikan mangsa tadi dia berbaring dengan bahagian dadanya menghadap ke atas di permukaan yang rata. Okey, kemudian dongakkan kepala mangsa ke belakang dan angkat dagunya untuk membuka saluran pernafasan dia. Okey, lepas tu awak kena periksa sama ada mangsa tadi bernafas ataupun tidak dengan mendengar bunyi hembusan nafas dia daripada mulut ataupun hidung dan awak juga boleh melihat pergerakan dada mangsa. Okey. Okey, langkah ketiga ialah kita mestilah membuat tekanan dada. Okey, jadi kalaulah nadi ataupun pernafasan tidak dapat dikesan, okey, teknik tekanan dada perlulah dilakukan untuk membantu peredaran darah di dalam badan mangsa. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita letakkan sebelah tapak tangan kita di bahagian tengah dada mangsa. Okey, jadi dengan memastikan tangan dalam keadaan yang lurus, tekuk tangan tadi dan selang-selikan dengan jari.
Okey, kemudian bangun dan condongkan badan sedikit ke depan dengan bahu awak berada tegak dengan dada mangsa. Okey, dan tekan ke bawah iaitu lebih kurang 5 sentimeter dan jangan lebih daripada 6 sentimeter. Okey, kemudian awak lepaskan tekanan tadi dengan tangan awak masih pada dada mangsa. Okey, jadi biarkan dada mangsa tadi kembang semula sepenuhnya sebelum tekanan yang seterusnya dilakukan. Okey, jadi tekanan yang kita buat tadi mestilah lebih kurang pada kadar 100 hingga 120 tekanan per minit. Okey, yang keempat, kita hendaklah memberi bantuan pernafasan. Okey, jika masih tiada pernafasan, awak picitlah hidung mangsa dan hembuskan udara ke dalam mulutnya. Okey, selama 1 saat setiap hembusan. Okey, langkah ni dia boleh membuatkan udara yang beroksigen masuk ke dalam trakea dan sampai dekat paru-paru mangsa. Okey, dan seterusnya kita bolehlah melakukan tekanan dada yang berterusan. Okey, jadi tekanan dada ni sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan mulut ke mulut. Okey, dilakukan secara berulangan sehinggalah ambulan tiba ataupun sehinggalah mangsa tu sedar. Okey, kalau mangsa bernafas tapi masih lagi belum sedar, ubahlah kedudukan badan mangsa dalam keadaan mengiring. Okey, dan kita lihat pula kepada kepentingan dalam melakukan CPR ni. Okey, jadi kalau ikutkan kaedah CPR ni kita buat untuk memulihkan sistem peredaran darah mangsa. Okey, di samping untuk membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa. Okey, kerana kaedah tekanan dada ni kita buat untuk menghasilkan peredaran darah secara buatan. Macam mana? Dengan mengepam darah melalui jantung. Okey. Selain daripada itu, bila kita lakukan hembusan mulut ke mulut ni, okey, jadi mangsa dia dapat menerima udara beroksigen ke dalam paru-paru dia. Okey, dan last sekali, moga dengan CPR yang kita lakukan tu dapatlah kita menyelamatkan nyawa seseorang individu. Okey pelajar, itu saja untuk tajuk CPR kita hari ini. Kita bertemu lagi untuk aktiviti pembelajaran di hari yang seterusnya. Terima kasih.